Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa Habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita golongan yang muslim, kemudian kita sama-sama dijadikan sebagai mukmin. Maka kesyukuran dihadapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala keistimewaan dan kemuliaan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, yang mana segala kemuliaan dan keistimewaan kurniaan-kurniaan Allah tersebut kalau kita mahu hitung tidak dapat dihitung oleh kita semua. Dan salawat serta salam kita kirimkan buat junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang telah mengajak kita dan mengajar kita ke jalan-jalan yang diberi hidayah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan seluruh ahli kaum keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda dan juga mereka-mereka yang berjalan di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sesungguhnya perhimpunan kita pada malam ini adalah perhimpunan yang dikasihi, perhimpunan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita datang pada tempat yang mulia ini kerana cintakan Allah, kerana cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berkumpul kerana cinta kita kerana Allah, kerana cinta kita juga kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di tempat ini untuk menzahirkan rasa kasih dan cinta kita kepada seorang imam, seorang wali, seorang yang saleh, Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Aidarus. Kita tidak berhimpun kalau tidak dikarenakan perhimpunan ini hanyalah menunjukkan rasa kecintaan dan kasih sayang kita terhadap seorang waliullah Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Aidarus. Ketahuilah Al-Habib Ali adalah orang yang sangat dikasihi Allah, yang sangat dicintai Allah, tetapi telah diqadhakan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya sesiapa sahaja yang dicintai Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menetapkan satu ketetapan yang mana ketetapan tersebut disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam sebuah hadis. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi hamba-hambanya, dia akan memanggil Jibril alaihi salam, kemudian memberitahu ke Jibril, wahai Jibril, aku menyayangi hamba fulan. Apabila Jibril kemudian aku menyayangi hamba fulan dan beritahulah orang semua bahawa aku sangat menyayangi fulan. Kemudian Jibril alaihi salam akan memanggil seluruh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberitahu dan menyeru kepada malaikat yang lain, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai dan mengasihi fulan, maka kasihilah fulan. Mereka yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikasihi oleh Jibril alaihi salam, akan dikasihi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka juga dan kecintaan dan kasih sayang tersebut Allah akan sematkan di hati sanubari setiap makhluk-makhluk Allah, manusia-manusia, dan dia juga bukan sahaja dikasihi Allah dan seluruh malaikat, dan dia akan dikasihi oleh seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahawa Habib Ali dikasihi oleh kita semua kerana beliau dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah juga sesungguhnya ahlullah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka hidup di dalam keadaan perhimpunan kasih sayang semata-mata. Selama hidup mereka korbankan untuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya musibah yang paling besar yang Allah timpakan kepada orang-orang mukmin apabila mereka kehilangan orang-orang yang dikasihi, dan mereka juga kehilangan orang-orang yang telah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai khalilnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagai kekasihnya. Ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Musa alaihi salam sebagai kalimnya, Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat darjah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala
ala alihi wa sahbihi wasallam di antara orang yang paling dekat dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kematian itu adalah satu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa pun tidak dapat lari daripada ketetapan mati. Sesungguhnya kematian senantiasa menunggu kita. Pintu-pintu kematian adalah satu pintu yang mana pintu tersebut kita sebagai manusia perlu memasuki di dalamnya. Tetapi sebelum kita memasuki pintu-pintu kematian, apakah persiapan kita? Apakah rumah yang akan kita bina setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mati juga diumpamakan sebagai sebuah gelas dan manusialah yang akan meminum gelas tersebut. Tetapi apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah persiapan kita? Apakah amalan-amalan yang kita akan kita bawakan sebagai persiapan kita untuk menghadap kematian? Sesungguhnya rumah-rumah yang harus kita bina di dunia ini untuk kita jadikan sebagai rumah kita di akhirat, yang di akhirat nanti adalah rumah-rumah yang kita bina atas jalan kasih sayang, jalan-jalan orang-orang salihin, jalan-jalan sifat-sifat orang-orang yang akan dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita semua yang hadir pada hari ini tidak mempunyai satu keinginan untuk duduk dekat bersama Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam? Ketahuilah sesungguhnya di dalam perhimpunan kita hari ini, sahibul maqam Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Aidarus akan hadir dan hadir bersama-sama kita, kerana roh-roh para waliullah mereka akan senantiasa bersama golongan yang mengasihi mereka. Kalau benar-benar kita bertujuan untuk mendapatkan kasih sayang Allah kerana cinta kita terhadap seorang waliullah Al-Habib Ali, maka hari ini kembalilah kita dengan tujuan-tujuan tersebut agar perbaiki segala akhlak-akhlak kita. Bagaimana kita menunaikan amanah yang diamanahkan kepada kita, sama ada dari segi kata-kata, jaga peliharalah lidah kita dari berkata-kata dengan perkataan yang akan menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri kita dari sifat sombong dan bongkak, jauhkan diri kita dari sifat-sifat ghurur, sifat tertipu dengan amalan kita. Jauhkan diri kita dari qata' rahim, memutuskan tali silaturahim di antara kita. Seandainya kita mahu membuktikan bahawa tujuan kedatangan kita, perhimpunan kita pada hari ini untuk menyatakan rasa cinta kita kepada waliullah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya golongan yang menterjemahkan rasa cinta tersebut dengan memelihara tubuh badan mereka, memelihara akhlak-akhlak mereka, memelihara hati-hati mereka dari sifat yang tidak menjauhkan diri mereka dari Allah, itulah golongan yang beruntung dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan juga di dalam Al-Quran, apabila Allah mahukan kebaikan pada seseorang, apabila Allah mahu menjadikan seseorang itu dekat kepadanya, maka Allah mengurniakan mereka pertalian silsilah ataupun keturunan yang saleh. Apabila kita tidak sesungguhnya orang yang paling perkara yang telah diiklankan dan disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam hadis baginda, untuk kita menyambungkan pertalian kita dengan orang-orang yang saleh. Nabi menyebutkan bahawa kalau kita mahu dihimpunkan dengan sesebuah kaum, Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan menghimpunkan kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Seandainya orang saleh, seandainya waliullah, seandainya zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang kita kasih, di hari kiamat kelak kita akan dihimpunkan bersama-sama mereka. Dan sesungguhnya bagaimana kita di dalam mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ketahuilah faedah kita mencintai para wali, faedah di dalam kita mencintai para ulama, faedah di dalam kita mencintai para salihin, disebutkan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di dalam hadis baginda, nanti di hari kiamat akan datang satu golongan di padang mahsyar yang mana mereka akan didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas mimbar-mimbar yang mana mimbar ini diciptakan daripada nur, kemudian pakaian-pakaian mereka juga daripada nur, dan seluruh mereka daripada nur, sehingga
mana mereka ini duduk bersama perhimpunan para nabi, tetapi mereka bukanlah para nabi. Apabila salah seorang dari sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah golongan tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita bahawa mereka itu adalah saudara-saudara kamu nanti. Mereka berkumpul tidak lain tidak bukan hanya kecintaan mereka berkumpul dan berkasih sayang di antara mereka tidak lain tidak bukan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Adakah dengan kita mencintai dan mengasihi Habib Ali, dan juga kita mencintai dan mengasihi para salihin, ya, dan juga zuriat-zuriat yang baik, yang mana kita juga telah disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Allah Subhanahu wa taala menyuruh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam memberitahu umatnya bahawa baginda tidak minta apa-apa upah daripada umatnya, melainkan kecintaan umatnya kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hari ini, pada zaman ini, kita dapati terdapat banyak golongan yang memaki, hamun dan mencerca kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak cukup dengan mencerca keluarga baginda Nabi Muhammad, terdapat juga golongan-golongan yang mencerca sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah, kita adalah umat yang dikasihi Allah, umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita, pegangan kita adalah mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara khusus, dan juga kita mencintai seluruh sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan bahawa sahabat Nabi SAW bersabda, sahabat-sahabatku ibarat bintang. Sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, mereka adalah imam-imam yang besar. Mereka banyak membantu di dalam perjuangan, mereka banyak berkorban di dalam membantu perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka hidup ditarbiyah, dididik langsung oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hendaklah kita mencintai mereka, mengasihi mereka. So inilah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Habib juga mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menghimpunkan kita pada hari ini, pada hari yang barakah ini, nanti di hari kiamat kita dihimpunkan juga bersama Habib Ali bin Ja'far al-Aidarus. Begitu juga dengan para waliullah, Habib Ali dan abahnya Habib Ja'far bin Ahmad al-Aidarus. Kita akan dihimpunkan juga oleh tutuknya Habib Ali, Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Aidarus, dan seluruh keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin itu apabila mereka benar-benar menjalankan hukum Islam. Dan sesungguhnya di dalam menjalankan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan maksiat walaupun sekecil-kecil maksiat, tinggalkan perkataan-perkataan yang tidak memberi keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang akan menjadikan diri kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tanamkanlah sifat kasih sayang di antara kita, yang mana kasih sayang tersebut adalah kasih sayang kerana Allah dan Rasul. Sehingga dengan kafir sekalipun kita hendaklah bermuamalah dengan mereka dengan muamalat kasih sayang, sehingga mereka jatuh cinta kepada kita, kemudian mereka memeluk agama Islam dan bersama kita untuk dihimpunkan di hari mahsyar kelak. Sesungguhnya pada hari ini juga kita lihat bagaimana di masjid-masjid, bagaimana umat-umat Muhammad mendirikan salat. Apakah perkara amal-amal yang baik tersebut akan menjadi mereka diridai oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadang-kadang perkara-perkara yang baik juga tidak akan mendatangkan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan itu yang mampu anda terjemahkan. Selebihnya Al-Habib mendoakan kita semua dengan doa yang begitu mulia dan hebat, dan telah kita aminkan. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Terima kasih.